Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alaih. Baik. Baik, ini dua hadis yang terakhir sebelum masuk kepada puasa tatawwu, siam at-tatawwu. Jadi setakat inilah kita akan baca siam tatawwu, kita tak baca. Jadi ada dua hadis, yang pertama daripada Aisyah dan juga Ummi Salamah, dan yang hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis yang pertama berkaitan dengan junub. Kata Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Ummi Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi ia dalam keadaan berjunub. Nabi SAW berpagi-pagi ia dalam keadaan berjunub daripada jima'. Summa yaghtasil, kemudian Nabi SAW mandi. Wa yasum, dan Nabi SAW berpuasa. Dan ada tambahan dalam riwayat Muslim disebut wala yaqdi, dan Rasulullah SAW tidak qada puasa tersebut. Baik. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa orang yang berpuasa apabila berpagi-pagi ia dalam keadaan junub, puasa dia sah. Puasa dia sah. Wassalamualaikum Muhammad. Dan daripada sini juga kita dapat bahwasanya suci daripada janabah tu bukanlah syarat bagi sah ibadat puasa. Suci daripada janabah bukan syarat bagi sah ibadat puasa. Maknanya kalau seseorang tu dia berjunub, maknanya sebelum subuh dia berjunub dan dia mandi junub tu selepas subuh, puasa dia sahih. Puasa dia sahih. Cuma disunatkan ta'jil. Maknanya disunatkan kita mandi tu sebelum subuh supaya kita masuk di dalam ibadat puasa tu dalam keadaan suci. Supaya kita masuk dalam ibadat puasa tu dalam keadaan suci. Lepas tu daripada sini kita dapat jawazu ta'khiril ghusli minal janabah lis-shaim, iaitu keharusan mentakhirkan mandi daripada janabah bagi orang yang berpuasa ila ma ba'da tulu'il fajri, yakni sehingga selepas fajar. Tapi wal afdalu at-ta'jil bil ghusli qabla al-fajri. Yang afdalnya disegerakan mandi itu sebelum terbit fajar. Dan antara faedah yang kita dapat lagi daripada hadis ni, disebut dalam ni ibahatu wat'iz zaujah fi lailatis saum ila tulu'il fajri. Diharuskan menyetubuhi isteri, ataupun kita sebut jawaz muasyaratiz zaujah lailatas siyam, sehinggalah terbit fajar. Kemudian berkaitan tadi poin yang pertama tadi kita sebut, poin yang kita dapat daripada hadis ni, iaitu takhir janabah bukan syarat bagi sah puasa.
Bahkan harus, tak syarat pun nak kena mandi sebelum terbit fajar. Antara dia Allah Taala sebut dalil dia, asal dalil dia daripada Al-Quran, iaitu Allah Taala sebut fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, Allah kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tapi sebelum itu lagi Allah sebut uhilla lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah Taala sebut di bawah tu sekarang ni kamu boleh dah dibolehkan dah. Dulu waktu malam cukup pada permulaan puasa, sama ada dah solat isyak ataupun dah tidak. Bila jadi salah satu daripada dua tu, maka tidak boleh lagi untuk makan, minum, dan tidak boleh lagi untuk jima' isteri. Kemudian diringankan. Diringankan, maknanya diharuskan untuk jima', untuk makan, untuk minum sampailah terbit fajar. Allah Ta'ala sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ini makan dan minumlah sehinggalah nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Maksudnya sehingga nyata cerah cerah fajar daripada gelap malam. Maknanya sehinggalah terbit fajar. Jadi keharusan yang disebut dalam Al-Quran tu adalah sehingga terbit fajar. Jadi kalau kita kata wajib mandi sebelum terbit fajar, maka tak kena lah. Maknanya keharusan tu tak sampai terbit fajar lah. Faham tak? Disebut dalam Quran keharusan tu dibolehkan untuk jima', bolehkan untuk makan, untuk minum sampai dah terbit fajar. Dan kalau kita kata wajib mandi sebelum terbit fajar, maka tak jadilah keharusan yang disebut dalam Quran tu. Sebab dia takkan sampai terbit fajar, faham tak? Sedangkan keharusan tu sampai terbit fajar. Itu antara wajah istidlal ya. Wajah istidlal, keharusan tu sampailah terbit fajar dan tak syarat pun untuk mandi sebelum terbit fajar. Bahkan boleh mandi selepas terbit fajar. Tu wajah istidlal daripada ayat. Dan di sini yang kita baca ni jelas dalam hadis, kata Sayyidina Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, Nabi berpagi-pagi, maknanya terbit fajar dan Nabi dalam keadaan berjunub. Terbit fajar Nabi dalam keadaan berjunub. Dan Nabi mandi dan Nabi berpuasa, menunjukkan puasa tersebut sah. Menunjukkan puasa tersebut sah. Dan dalam riwayat yang lain disebut Nabi tidak qada semula puasa tersebut. Dan daripada sini juga antara kefahaman yang kita boleh dapat daripada hadis ni, iaitu al-ihtijaju bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ala umumil hukmi, iaitu kita berhujah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keumuman satu hukum tersebut. Sebab apa? Sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk tasyrik. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lianna a'malahu litasyrik. Adapun khususiat bagi Nabi, satu khususiat yang tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan cakap kecuali dengan ada dalil. Wal khususiyatu la tasbutu illa bidalil. Jadi khususiat, kalau katalah ni khususiat bagi Nabi, kita nak kata ni satu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mestilah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah khususiat Nabi. Itu berkenaan dengan dengan hadis ni, hadis yang pertama. Dan antaranya juga boleh terdapat al-haidu wan nufasa idzan qata'a damuhuma lailan summa tala'al fajru alaihima qabla al-ightisal sahha saumuhuma. Yani perempuan haid dan perempuan yang bernifas, apabila dia punya darah dia tu berhenti dah, darah dia dah terputus darah sebelum terbit fajar, dan dia tak mandi lagi kecuali selepas subuh, tidak ada masalah, puasa dia sah. Tapi dengan syaratlah dia kena niat.
Itu hadis yang pertama. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang mati dan ada di atasnya kewajipan puasa. Siapa yang mati dan ada di atasnya kewajipan puasa. Shama anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Shama anhu waliyuhu tu khabar bagi man. Kita akan, kalau terjemah biasa, kita akan cakap puasa daripada orang mati tadi tu walinya. Tapi apa kata ulama, shama anhu waliyuhu, dia khabar bagi man, tapi maksud dia amar. Maksud dia amar. Yakni apa yang kita sebut? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Yakni pada lafaz khabar, tapi pada makna insya'. Maksud dia apa? Maksud dia jadi macam ni. Man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan ada di atasnya kewajipan puasa, maka hendaklah wali dia puasa bagi pihak dia. Ini benar-benar ni yang berhajat kepada alat. Macam mana ulama faham satu-satu hadis tu. Macam ni kita tengok shama anhu waliyuhu. Kalau kita terjemah biasa, kita kata puasa, maknanya walinya berpuasa bagi pihak dia. Tapi bila kita mengaji bahasa Arab, punya shoma di sini dengan mana amar. Faham kan? Shoma dengan mana amar, dengan mana suruh. Maka hendaklah wali dia berpuasa bagi pihak si mati. Dan di sini pula berlaku khilaf ulama, adakah amar di sini amar lil wujub ataupun bukan amar lil wujub. Di sini berlaku khilaf. Jadi ada yang pegang kepada zahir hadis. Zahir hadis sebut faham maksud dia fal yasum anhu waliyuhu. Jadi amal lil wujub, maka wajib wali dia puasa bagi pihak si mati. Iaitu qada baliklah, qada puasa-puasa yang ada yang ditinggalkan oleh si mati. Lepas tu sini kita baca sikit, wa qauluhu shama anhu waliyuhu khabarun wal muradu bi huna al insya ay al amru takdiruhu falyasum anhu waliyuhu. Jadi shama anhu waliyuhu ni khabar bagi man, tapi maksud di sini nak insya, maksudnya amar, nak suruh. Takdir kalam, siapa yang mati dan ada di atasnya puasa, kewajipan puasa yang ditinggalkan, maka hendaklah walinya berpuasa bagi pihak dia. Walaysa hadzal amru lil wujubi huna inda jumhuril qailin inda jumhuril qailin bil hadis. Jadi di sisi jumhur, mereka tak bawa amar di sini lil wujub. Di sisi jumhur mereka tak bawa amar di sini lil wujub, tapi wa qala ba'du zahiriyah bil wujub. Jadi sebahagian zahiriyah mereka kata amal di sini lil wujub. Maknanya wali itu wajib puasa bagi pihak si mati. Yajibu ala, wa qala ba'du zahiriyah bil wujub. Yajibu ala wa qala ba'du zahiriyah bil wujub yajibu ala wali man mata wa alaihi siyamun an yasuma anhu. Baik.
Kemudian nak sebut sikit lah ni dalam mazhab kita Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ini kita akan masuk juga nanti dalam pengajian fiqh. Cuma dalam mazhab kita pun ada kaul jadid dan juga ada kaul, seperti mana kita maklum dalam mazhab kita ada kaul jadid, ada kaul qadim. Jadi berkenaan dengan orang yang mati, ni, kalau kita tengok dalam kitab yang akan kita baca nanti lah, apa ni, Hasyah Bajuri. Jadi yang kita pakai sekarang ni kaul qadim. Yang kita pakai sekarang ni kaul qadim. Ni antara masalah yang apa ni difatwakan dengan kaul yang kena kaul qadim. Kalau kaul jadid maknanya bagi makan je. Bagi makan, al-it'am. Bagi makan, bagi puasa yang ditinggalkan tu dengan satu umur. Adapun pendapat jadid, la yata'ayyan al-it'am. Maknanya tak mesti bagi makan. Maknanya boleh pilih sama ada bagi makan ataupun puasa. Maknanya wali si mati tu puasa. Wali tu pun ada khilaf lah. Nanti kita akan tengok dalam mazhab kita pun khilaf juga maksud wali tu siapa. Ada khilaf pada beberapa pendapat. Yang muktamadnya maknanya kaum kerabat dia lah. Kaum kerabat si mati. Walaupun kaum kerabat tu bukan orang yang makan nasabah ataupun bukanlah orang yang mewarisi. Bukan orang yang mewarisi harta si mati. Bahkan orang lain pun boleh untuk puasa bagi si mati dengan izin. Dengan izin. Adapun sebut wali dalam hadis tu, itu ghalib. Ghalibnya wali lah. Itu antara yang disebut oleh para ulama. Dan kalau kita tengok kat sini dalam matan Nabi Syuja, kata musannif rahimahullah, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Jadi siapa yang mati dan ada di atasnya kewajipan puasa yang ditinggalkan daripada bulan Ramadan, maka diberi makan daripada pihak dia bagi tiap-tiap hari itu satu mud. Lepas tu kata syarah, wa ma zakarahul musannif huwal qaulul jadid. Apa yang disebut oleh musannif tu adalah pendapat jadid, pendapat baru. Wal qadim, dan pendapat yang qadim, wa huwal mu'tamad, kata Muhasyi, la yata'ayyanul it'am bal yajuzu lil waliyyi aidan an yasuma anhu. Bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab. Jadi pendapat qadim tidak mesti bagi makan. Bahkan harus bagi wali untuk puasa, bahkan disunatkan. Dia kata seperti mana dalam syarah muhadzab. Dan kata Muhasyi, ini merupakan fahadhihi al-mas'alah minal masailil mu'tamadah fil qadim. Dan ini merupakan satu masalah daripada permasalahan yang diiktimadkan pendapat qadim. Kenapa diiktimadkan pendapat qadim? Sebab diiktimadkan pendapat qadim sebab waridnya khabar-khabar, hadis-hadis yang sahihah yang menunjukkan atas keharusan berpuasa bagi si mati. Antaranya hadis ni yang kita baca ni. Wa inna ma kana al-qadimu mu'tamadan huna liwurudil akhbaris sahihah ad-dalah ala jawazi saum ka khabaris sahihain man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Jadi antum pun dalam kita pernah mengaji dah. Ibadat ada dua, satu ibadat ibadat sama ada ibadat badaniyah, ada ibadat maliyah kan. Lepas tu ada ibadat badaniyah yang mahdah, ada yang ghairu mahdah. Jadi masalah ibadat badaniyah yang mahdah ni tidak boleh nak wakilkan orang. Macam kita solat, boleh tak kita suruh orang lain solat untuk kita? Tak boleh. Jadi puasa pun merupakan ibadat badaniyah mahdah. Jadi kalau ikutnya tak boleh, tapi sebab datang warid hadis menunjukkan keharusan tersebut, maka diperbolehkan. Faham? Sebab tu solat dalam masalah haji tu, sebab haji dia bukan mahdah. Sebab haji dia ada dua. Dia campur. Faham tak? Dia ada ibadat badaniyah dengan maliyah sekali. Sebab dia kan kena guna harta. Kena guna harta. Jadi diboleh di situ boleh wakilkan. Hanya boleh ada terima niabah. Terima niabah. Dan solat 2 rakaat tu pun ikut solat kan tak boleh kan? Tak boleh terima niabah. Adapun
dalam masalah haji ni, solat 2 rakaat selepas tawaf tu dia masuk dengan jalan tabak. Faham? Jadi itu dibolehkan. Dan juga hadis diriwayatkan oleh Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin qalat lahu inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin afa asumu anha. Betul kata dia, sumi an ummik. Orang perempuan ni kata kat Nabi, mak aku mati dan dia ada puasa nazar. Jadi bolehkah aku puasa bagi pihak ibu aku yang mati tadi, yang tak sempat nak puasa tu, ganti puasa dia. Lepas tu Nabi kata sumi an ummik. Nabi suruh dia puasa ganti bagi puasa ibu dia, puasa ibu tersebut. Lepas sini dalam mazhab Imam Ahmad, wa zahabal Imam Ahmad wal Lais Ibnu Sa'din ila annahu yustahabbu lil wali an yaqdiya anil mayyiti siyaman nadri khasatan. Mazhab Imam Ahmad boleh disunatkan bagi wali untuk dia qada puasa si mati, puasa nazar. Faham? Sebab dalam hadis tadi kita baca hadis Ibnu Abbas tadi, hadis Ibnu Abbas lah. Hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis Ibnu Abbas tentang perempuan tadi itu, mak dia ada nazar. Sebab cerita tu dikaitkan dengan puasa nazar. Maka boleh, maknanya disunatkan bagi wali untuk puasa bagi si mati, puasa nazar. Sebab dalam hadis tu berkenaan dengan puasa nazar. Maka ditanggungkan hadis Aisyah atas puasa nazar. Dalam hadis Aisyah kan, man mata wa alaihi siyam, dia tak sebut puasa apa. Tapi datang pula hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, cerita perempuan mai tanya Nabi SAW tu, bagi tahu tu puasa nazar. Maknanya dia bagi tahu mak dia meninggal dan mak dia ada puasa nazar. Boleh tak aku puasa bagi pihak ibu aku? Nabi kata puasa. Jadi ditanggungkan hadis Sayyidina Aisyah tadi itu di atas puasa nazar. Maka di sisi mazhab, di sisi Imam Ahmad, qada puasa bagi si mati itu qada puasa nazar secara khusus. Adapun puasa Ramadan, dia kata wastadallu bi hadis Ibni Abbas as-sabiq fa innahu waridun fi qada'i siyamin nadri fayuhmalu hadisu Aisyah alaih. Maka ditanggungkan hadis Aisyah ke atas puasa nazar, hamlan lil am alal khas. Tertanggungkan umum ke atas khas. Amma siyamu Ramadan faqalu yut'imu anhu. Adapun puasa Ramadan, maka yang ni tak boleh puasa kan, kena bagi makan je. Kama yafi an dainihi kama stadallu bitashbih bidain ala adamil wujub aidan. Insyaallah. Banyak lagi nak baca ni, tapi cukup kot. Di sini pun dia sebut kaul jadid bagi Syafi'iyah. Dia kata wa dhahaba aksarul fuqaha wa minhum al-Hanafiyyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah ila annahu la yujzi'u siyamul wali wala ghairihi anil mayyit. Siyam wajaba alaihi. Iaitu puasa yang wajib ke atasnya. Maknanya tidak memada. Di sisi kebanyakan fuqaha dan di antara mereka tu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i,
Mereka berjalan kepada tidak memada puasa wali dan juga selain wali, ganti bagi puasa si mati. Ganti bagi puasa si mati. Istidlalan bi umumatil adillah allati tujibu 'alal mukallaf ada al-fardi bi nafsihi. Dan was-saumu ibadatun badaniyah mahdhah. Dan puasa itu merupakan ibadat badaniyah semata-mata. La tadkhuluha an-niyabah. Jadi dia tidak masuk niyabah. Alal hayyi bil ijma'. Kadzalikal mayyit. Sebab tu dalam kaul jadi bagi makannya. Sebab puasa ni merupakan ibadat badaniyah mahdhah. Semata-mata ibadat semata-mata ibadat badaniyah. Maka dia tidak terima niyabah, tak terima ganti. Tapi sebab dia ada warid khabar yang sahih, sebab tu dibolehkan. Dikecualikanlah daripada ibadat-ibadat badaniyah yang mahdhah yang lain. Dan wa sallallahu alaihi walahum adillatun ukhra kasirah la nutiru biha, dia kata. Lepas tu dia kata lagi wala yakhfa anna dalalatal ahadis muttajihatun ma'a masyru'iyyati qada'il wali anhu kama qarrara an-Nawawi rahimahullah. Ini situlah punca khilaf. Kita lebih tengoklah tadi. Satu khilaf pada Allahumma salli alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamu shoma anhu waliyuhu. Jadi shoma situ dengan mana amar, iaitu falyasum anhu waliyuhu. Jadi khilaf ulama adakah amar itu lil wujub ataupun bukan lil wujub. Adakah amal itu amar wajib ataupun sunat sahaja. Itu satu dah berlaku khilaf. Dan antara yang kita dapat tadi ada yang disebut juga depa istidlal dengan tashbih. Nabi tashbihkan berkenaan dekat dengan hutang. Maknanya kalau ibu kamu ada hutang, adakah kamu akan kamu bayar hutang tersebut? Dia kata ya. Jadi hutang Allah Ta'ala lebih berhak untuk dibayar. Jadi tashbih dengan hutang tu menunjukkan atas tidak wajib. Itu satu juga mereka dapat faham daripada hadis. Kemudian khilaf pula dekat waliyuhu tu. Wali tu wali siapa? Apa yang dimaksudkan dengan wali? Jadi macam-macam. Daripada satu hadis ni saja dah jadi khilaf. Kefahaman tu berbeza. Jadi mereka ada alat-alat dia. Mereka ada alat-alat untuk berijtihad dan mereka ada qawaid, kaedah-kaedah untuk istinbat hukum. Jadi kita ni ambil jasa depa ni lah. Kita duk baca ni. Wallahu alam. Cukup dah. Dua hadis kita baca al-azkar. Masya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.